Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ta'lama anna hadhihi sifat li ayyi syai'in rukibat fika. Situ deh. Alhamdulillah. Kita sambung lagi para hadirin semua. Kita sambung lagi muzakarah kitab Kimia Us-Sa'adah karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hingga pada katanya Imam Ghazali wa ta'lama. Wa ta'lama ni masih lagi ataf pada kata ta'rifah tu. Nah, yakni pasal sepepak barunya bunyi fa in kunta min jauharil malaikati. Maka jika adalah engkau ni setengah daripada permata-permata ni, kejadian permata bagi para malaikat, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi ma'rifati aslika, pada mengenalkan asal usul engkau, asal kejadian engkau. Hingga mana? Itu dah. Hatta, sehingga mana? Ni sambung, hatta ta'lama, sehingga engkau mengetahui anna hadhihi sifat, akan bahawasanya ini sifat, yakni sifat binatang, kebinatangan, nah binatang buah, tu dia sebut dah sebelum ni. Nah, bahaim, nah apa lagi? Nah, semua sifat-sifat tu li ayyi syai'in, bagi apa-apa sesuatu kah, mana hikmah apakah. Nah, rukibat
apa rukiba asalnya ditunggang. Nah, mana diletakkan, artinya berspakaikan fika pada diri engkau. Nah, tu supaya mu tu tahu kerana apakah hikmatnya digaulkan dirimu tu dengan bagai-bagai sifat-sifat, tidak hanya sifat manusia, sifat menatai buah pun ada, sifat menatai ternakan bahaim pun ada, sifat kesyaitanan pun ada. Digaul dalam dirimu tu. Apa hikmat sehingga mu tahu apa hikmat. Nah, yang ini hikmatnya supaya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melawankan musuh sejati, iaitu musuh sejati tak ada lain nafsu. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Artinya nafsu ni dia berkehendak perkara yang relax, suka, enjoy, seronok, lazat. Itu. Maka sebab tu setengah daripada perkara yang memutuskan ialah banyak kita ingat kepada mati. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min zikri hazimil lazat. Nabi kata, perbanyaklah olehmu min zikri, daripada memperingati hazimil lazat. Apakah orang panggil perkara yang boleh memutuskan segala kelazatan nafsu? Al-mautu, iaitu mati. Nah, tu. Sebab tu kena banyak pergi ziarah kubur. Fazuruha, Nabi suruh fazuruha, maka ziarahlah olehmu akan kubur. Dulunya di awal Islam Nabi tegar, sebab ada saki-baki perangai jahiliah, iaitu suka orang panggil berbiji sabak di atas kubur. Suka orang panggil merau-rau, menyebut-nyebut orang panggil kebaikan si mati sambil menangis-nangis, koyok baju gapo semua. Itu perangai jahiliah, perangai orang jahiliah. Maka bila awal-awal Islamnya, Nabi SAW tegur, inni nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku sesungguhnya pernah melarang kalian tu daripada menziarahi kubur. Memanglah. Sebab apa tu dilarang ziarah kubur di awal Islam? Kerana masih ada orang panggil sifat-sifat jahiliyah, iaitu suka berbiji sabak, merau-rau, menepik-nepik, melolong-lolong, nangis-nangis di atas kubur, mujub-mujubuk ke orang panggil jasa-jasa si mati. Itu dia panggil apa? Kalau bahasa kitab lama dia panggil berbiji sabak. Tak tahulah bahasa lain ni apa dia panggil. Apa? Dia panggil apa? Ada perkataan dia tu. Dia panggil niyahah ke apa, kalau dalam Arab panggil niyahah. Dia panggil apa? Tak ingat dah bahasa kita ni. Panggil apa dia? Tahu nak ayat kau. Tak ada dah, budaya tu tak ada dah. Kalau orang kafir tu ada lagi. Orang kafir tu ada lah. Sampai kelar pun ada. Siap upah dah pula. Bayar duit. Pakat mari ramai-ramai. Duduk berjerit bayar duit tu. Ada. Nak budaya orang kafir tu masih ada. Kita orang Islam ni tak ada lah budaya lagu tu. Maka bila tak ada dah budaya jahiliah lagu tu, fazuruha, Nabi suruh ziarah kubur. Sebab apa? Sebab ziarah kubur tu mengingat kita ke mati. Kita ni kerana duk turu nafsu, duk dengar wah kata syaitan ni, kerana kita ni tidak duk ingat ke mati. Duk ingat hidup sama-sama. Lepas ni kita yakin hidup. Turu masjid mana ada rancangan nak pergi situ, nak pergi sini. Yakin hidup. Maka kerana tu kadang-kadangnya tidak kadang lah, sama-samanya banyak buat perkara yang digah oleh Allah Ta'ala. Banyak langgar perintah Tuhan, banyak ikut syahwat nafsu, keinginan nafsu. Maka nafsu ni memang dia nak perkara-perkara hak senang. Kalau bahasa tidur kat, tidur banyak. Kalau bahasa kecek kat, kecek banyak. Kalau bahasa gaul ramai orang duk lepok kedai kopi yoya sai pah orang tu orang ni.
Tu lagu tu, perangai nafsu tu lagu tu. Nah, kalau makan banyak. Kalau nak duit banyak. Kalau kasih ke harta, kasih banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Cinta mereka itu manusia, nafsu manusia ni, cinta mereka itu akan harta dunia ni sebagai cinta yang banyak. Memang gitulah nafsu. Maka disuruh kitanya mujahadah, lawan. Maka tak ada orang yang boleh kita buat contoh sebagai nak lawan hak jahat ni dalam diri kita ni selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nah, insanul kamil, manusia yang sempurna. Sempurna semua segi. Nah, kalau kata dia bapa yang sempurna. Seorang suami yang sempurna. Seorang pemimpin yang sempurna. Seorang tok guru yang sempurna. Seorang ahli perniagaan bisnes, ahli bisnes yang sempurna. Tak ada di dia kita nak buat contoh. Walaupun kita tak mungkin mencapai setara, apatah lagi mengatasi. Siapa dia anggap dia dengan Nabi Muhammad setara, kupu situ selalu dah. Nah, tak akan setara sekali-kali. Tapi disuruh kita ikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada bagi kamu hai orang mukmin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ikutan yang baik. Nah, nak ikut 100% tak mungkin. Tapi kalau kita nak jadi perbaikan kita dunia akhirat, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Tapi ada perkara-perkara khususiyah. Sebab tu nak ikut tu pun kena kenal Rasulullah. Ikut dengan tak kenal bahaya tak? Nah, ada perkara-perkara khususiyah bagi Nabi SAW. Seumpama Nabi, cucinya jiwa Nabi, bersihnya rohani Nabi, hati Nabi, itu khususiyah. Apa khususiyah? Dibelah dada oleh malaikat. Lepas tu kita nak tunggu malaikat turun belah dada kita. Jawabnya tak lah. Turun juga malikil maut cabut nyawa, bukan belah dada dah. Maka kena dengar Rasulullah ayat mana? Iaitu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sesungguhnya benar-benar berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Lagu mana dia menyucikan jiwa? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Nah, menyebut akan nama bagi Tuhannya, iaitu dengan makna banyak. Ai zikran katsira, akan sebagai sebut yang banyak, ingat yang senantiasa, supaya datang ingatan yang senantiasa, ingatan yang daiman, tidak lupa. Maka sayugiakan kita tu berzikir menyebut nama Allah banyak-banyak. Dah. Itu tujuannya kita berzikir Allah Ta'ala tu banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi kena betul lah sebutnya. Kalau zikir tak betul sebut, bukan cuci hati, kau gelak hati ada. Nah, la ilaha salah lalu dah. Tak sudut berzikir lagi tu banyak berdosa. Nah, ataupun naik seh okay? Kau laju la ilaha illallah, la ilaha tu. Nah, salah agak. Ataupun la illallah, la illallah. Agak tu Allah tu pakai pendek tu. Zikir lagu tu semuanya bukan menyucikan jiwa, dah bukan mengotorkan hati. Karena berdosa, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba tu bila melakukan dosa, maka Tuhan titik dalam hati dia titik hitam. Maka berdosa tak sebut tak betul. Berdosa kalau dengan sengaja. Nah, boleh sebut betul, sengaja duk sebut tak betul. La ilaha illallah, la ilaha panjang je. Nah, salah tu, sengaja duk sebut salah. Melekeh je ni orang lidah payah. Nah, la ilaha illallah tu macam orang India ke apa, dia payah sikit, lidah dia tu belik sikit. Nah, kita ni tak ada masyarakat apa,
mudah menurut lidah. Tapi tak usah mengaji, tak usah betul sebut. Kau berdosa. Belum lagi kita makna dia apa hak kita i'tiqad, apa hak kita mulahazah pegang. Banyaklah weh. Nah, pendek katanya sebagaimana Imam Ghazali sebut dalam kitab terakhir hak Imam Ghazali karang iaitu Minhajul Abidin, aqabatul ula, aqabah yang pertama, halangan roblok pertama orang nak jadi hamba, sebenar-benar hamba kepada Allah ni ialah aqabatul ilmi, ialah roblok menuntut ilmu. Sebab susah, bukan senang. Nah, nuntut ilmu tu susah. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bitta'allumi, hanya sanya ada tu hasrin wa ta'kid. Hanya sanya sesungguhnya, tak ada hal lain lah ni. Ni lah cara dia dapat. Al ilmu bitta'allumi, ilmu itu didapat dengan cara ta'allum, belajar. Ta'allum binanya takalluf. Ta'allum, takalluf berarti berat, susah. Situ dah kita kena mujahadah lawan. Nah, tu. Maka sebab tu dia kata fajtahid fi ma'rifati aslika, maka bersungguh-sungguhlah engkau pada mengenal asal engkau, hatta sehingga mana wayahnya, hatta ta'lama sehingga engkau ketahui anna hadhihi sifat, akan bahawa ini sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri kita tu bi ayyi syai'in. Nah, untuk apa-apa sesuatu kah ia, mahiyal ghayah, maknanya apakah tujuan atau hikmah. Ghayah itu mahiyal hikmah. Nah, apakah tujuan hikmah dia? Tuhan buat ni dia tak ada gharak. Itu kena i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kena kemah dah lah. Tuhan buat gapo ni dia tidak ada gharak, tujuan keuntungan yang kembali pada Allah, tak ada. Dan tidak juga sia-sia. Macam kita, apa-apa tindak tanduk kita ni mesti ada gharak. Sama ada gharak tujuan kita tu yang dipuji. Mana kita semaya, kita puasa, kita mengajar, kita mengaji ke apa tujuannya? Kerana nak pahala Allah, nak balas baik Allah, nak syurga, atau nak redha Allah, atau tinggi lagi. Ada gharak dia bagi. Ataupun tujuan yang dani, gharak yang hina. Mana? Nak harsad dunia, nak habuat dunia. Ya juga, gharak juga. Nah, nak dekat pilihan raya ni jalan letak comel banyak lah. Ni. Jalan letak hak baru-baru saja. Ni kalau tidak nak masuk Sungai Buloh tu gegar gitu kata gugu. Kakak nak pilihan raya ni comel su. Apa tujuan duk gitar baru tu? Ada gharak. Apa? Gharak. Nanti pilihan raya undi saya balik tak ada gharak dia panggil. Ada tujuan keuntungan yang kembali pada diri dia, ataupun kembali kepada orang yang dia buat baik, buat apa-apa perkara tadi. Nah, Tuhan dah tidak ada gharak, keuntungan, tujuan yang menarik keuntungan kembali pada Tuhan. Tak ada. Tuhan tidak berhajat kepada makhluk, tak berhajat kepada apa-apa selain daripada diri dia. Nah, kalau gitu sia-sia lah. Tidak sia-sia. Ada di tengah-tengahnya dipanggil hikmah. Itu hikmah. Nah, itu. Macam dunia dan ahli dunia ni Tuhan buat apa hikmahnya? Nah, khalaqtud dunya wa ahlaha, Tuhan sebutlah hadis kursi. Khalaqtud dunya wa ahlaha, aku jadikan bumi dan penduduk bumi ni liyu'arrifahum maqamaka wa manzilataka indi. Aku buat bumi dan penduduk bumi supaya mereka itu kenal kedudukan engkau, pangkat engkau di sisi aku, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam riwayat Ibnu Asakir. Laulaka ma khalaqtud dunya wa ahlaha, kalau tidak kerana engkau, tidak aku buat dunia dan penduduk dunia. Itu. Jadi artinya Tuhan buat langit bumi cakrawala apalah makhluk ni hikmahnya supaya kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Gitu. Sebab tu walaupun hadis maudhu', mana hadis Jabir tentang awal-awal kejadian makhluk nur Nabi Muhammad SAW tu hadis maudhu'. Tak boleh kita pegang dengan hadis tu, dan tidak boleh kita riwayatkan hadis tu, melainkan kena riwayat bukan hadis Nabi, maudhu'.
ghairu sabit la aslalah maudhu. Tetapi ulama tetap menyebut, kenapa? Kerana makna dia tu ada muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Gitu. Tu Jabir bin Abdullah Al-Ansari dia tanya, Rasulullah SAW, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Demi Allah, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku tentang awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala jadi sebelum daripada segala sesuatu. Jadi awal makhluk ni apa? Bukan usul dalam akidah, tetapi forok, cabang dalam perbahasan akidah. Maka sebab tu banyak khilaf ulama. Ada ulama berpegang dengan air, ada arash, ada kata qalam, ada kata luh mahfuz dan sebagainya, dan ada yang kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan pegang dengan hadis Jabir yang maudhu' yang didakwa ada dalam Musannaf Abdul Razak tu, bukan. Lalu Nabi jawab, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya'. Awal-awal yang dijadikan oleh Allah ialah cahaya Nabi engkau wahai Jabir, dan dari kerananya lah dijadikan segala sesuatu. Kenapa pasal gitu? Wa minhu tu dari kerananya, bukan daripadanya. Min tu min li ta'lilil hikmah dia panggil, bukan min lil ma'khuz, bukan. Sebab ada juga orang pergi dari nur Muhammad lah dijadikan kita makhluk ni. Jadi kita pun ada nur. Makhluk ni dijadikan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Ada orang pergi lagu tu. Jadi makhluk ni ada hak molek, ada hak keji, betul tak? Syaitan makhluk tak? Makhluk. Okey, syaitan pun daripada nur Muhammad. Bewok, ular, pok katok, anjing, babi. Okey, nur Muhammad tu. Berat tu. Silap tu, silap. Tu barangkali silap. Tutup guru kita faham. Min lil ma'khud tu silap. Hak betulnya min li ta'lilil hikmah. Apa? Muafakat dengan hadis-hadis sahih lain. Seumpama hadis Ibnu Asakir tadi, seumpama hadis yang diriwayat oleh Imamul Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah ni satu kitab bicara tentang ilmu dalail, dalil-dalil kenabian Nabi. Begitu juga Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Mustadrak Sahihaini, hadis-hadis yang tidak diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi hadis tersebut sahih mengikut syarat sahih Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis panjang. Nabi Adam tu dia minta apa dengan Allah, bihaqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad SAW. Lalu Tuhan tanya, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana mu boleh kenal Muhammad padahal aku belum buat dia lagi? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu, supaya kita hak tak tahu ni tahu. Ingat baik-baik tu. Lama Tuhan pun tanya juga, Tuhan tak tahu apa. HP sampai etikot lagu tu, jangan main-main. Lalu Nabi ada kata, li annaka ya Rabbi, kerana mu lah hai Tuhan, lamma khalaqtani biyadika, tak kala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau tiupkan ke dalam jasadku ruh engkau, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa ra'aitu fi qawamil arsy, dan aku lihat pada tiang-tiang arash, maktub tertulis pada tiang-tiang arash, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fa'araftu, maka aku tahulah bahawasanya Muhammad ni ialah ahabbul khalqa ilaika, ahabbul khalq ilaika, sekasih-kasih makhluk di sisi engkau, bagi engkau. Maka Tuhan kata, sadaqta ya Adam. Mu betul ya Adam. Laula Muhammadun ma khalaqtuka ya Adam. Kalau tidak kerana Muhammad, mu aku tak buat. Tengok. Itu makna min li ta'lilil hikmah. Lepas tu awwalu ma khalaqallah, mana hadis sahih yang munasabah ni? Ada 2-3 hadis. Antara lain kuntu awalan nabi kuntu awalan nabi fi khalqi wa akhirahum fil ba'th, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ialah nabi yang mula-mula dijadikan. Dalam riwayat lain kuntu awalan nasi khalq. Aku ialah manusia mula-mula diciptakan. Wa akhirahum fil ba'th, dan aku yang akhir diutuskan. Itu. Jadi Nabi sebut aku awal-awal dijadikan, aku yang mula-mula dijadikan.
dan akhir nisbah dibangkitkan. Itu kan. Itu menunjuk hadis tu sahih. Tu sahih hadis tu. Ada hadis lain, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasul. Bila mata tadri, bila lagi musda katamu tu nabi. Kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku ni sedar kata aku ni nabi ketika mana tu Adam tu di antara ruh dengan jasad, di antara ma' wa tin, air dengan tanah. Artinya nabi tu dicipta dah dalam bentuk apa dia panggil? Ruh. Ar-ruhul Muhammadiyah atau haqiqatul Muhammadiyah. Belum lagi dalam bentuk jasad. Maka sebab tu ulama mufassir setuju orang yang ruh yang mula-mula jawab istifham daripada Allah di alam arwah, alastu bi rabbikum. Ketika mana arwah mula, Tuhan kata wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan kata ingat ketika mana Tuhanmu mengambil perjanjian dengan sekalian zuriat anak Adam sebelum dizahirkan dia ke alam musyahadah. Dan mengambil penyaksian di atas diri mereka. Sekira-kira kalam yang dapat difahami oleh makhluk, Allah Ta'ala khitab tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kalian semua? Qalu ay al arwah, jawab oleh mereka itu segala ruh. Lalu ruh siapa yang mula-mula jawab ni? Kau segetok jawab dah. Kata ulama mufassir, ruh yang mula-mula jawabnya ialah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu Nabi tu abul arwah wa adamu abul jasad. Aku tu ialah bapa ruh. Sebab ruh-ruh lain boleh jawab balah. Bahkan tu kerana dengar daripada ruh Nabi Muhammad SAW yang mula menjawab bala bahkan. Maka hak lain pun bala. Itu. Itu lagu tu. Allah. Jadi siapa hak pergi kata makhluk mula-mula Nur Muhammad, tafaddal. Jangan bala. Hak kata air, tafaddal. Ada hadis yang sahih. Arash, sila. Qalam, sila. Jangan bala. Sebab tu bukan usul akidah, bukan usul dalam pegangan. Tidak ditanya dalam kubur di padang mahsyar, tak tanya. Macam di dalam dairatul ikhtilaf. Cuma kalau hak sesat kita kena bagi penerangan. Sebab ada juga hak sesat. Mana dia kata makhluk pertama tu bukan makhluk pertama Nur Muhammad ni, bukan makhluk nah. Nur Muhammad ni qadim seperti zat Allah. Sebab dia pakai kaedah falasifah. Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda satu tidak boleh terbit daripada dia melainkan kena satu juga. Mana? Allah satu, betul tak? Maka tak boleh hasil daripada Allah tu melainkan satu. Mana? Nur Muhammad. Nur Muhammad ni hasil daripada zat Allah. Maka Allah qadim, Nur Muhammad qadim. Hak ni kafir iktikad lagu ni. Itu falasifah, batiniah, fok-fok sesat. Ni tak ada tutup guru pondok kita pergi lagu tu. Ingat baik. Ni bulan-bulan Maulid ni duk baca Barzanji kan? Tak ada pasal-pasal. Imam Ja'far Al-Barzanji mufti mazhab Syafi'i dituduhnya batiniah. Ismailiyah, falasifah. Apa? Dah lalu Barzanji. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli, aku berselawat. Wa usallimu, dan aku ucap salam. Ala nuri, di atas cahaya al-mausuf yang disifatkan al-mausufi bittaqaddum, yang disifatkan dengan terdahulu, wal awwaliyah, dan keawalannya, iaitu nur Nabi Muhammad. Tengok falasifah dah. Hak ulama ahli sunnah ada berpegang awal makhluk Nur Muhammad ialah makhluk, bukan qadim, baharu, dicipta. Ada pun hak fuq sesat, Nur Muhammad bukan makhluk, iaitu Tuhan yang satu lagi. Dia panggil tali. Allah apa dia panggil? Allah Tuhan yang dinamakan muqaddam. Nur Muhammad tu dipanggil ma yasduru anillah, yang terhasil daripada Allah. Qadim juga, qadim. Dia panggil Tuhan tali, dia panggil. Tu sesat tu. Maka hak sesat lagu tu kita kena lawan. Ada pun hak masih lagi dalam daerah khilaf, kita jangan duk bala. Itu.
Sebab bukan sikit-sikit ulama yang berpegang dengan awal makhluk ialah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama khalaqaha Allah ta'ala, ai tilka sifat tadi, maka tidaklah menjadi akan dia akan demikian itu sifat-sifat yang ada dalam diri kita tu Allahu oleh Allah. Allahu tu pakai bagi khalaqa. Fama khalaqaha Allah ta'ala, maka tidak menjadilah akan dia akan tilkas sifat, ha tu akan dia akan demikian itu sifat-sifat oleh Allah Ta'ala. Tidak Allah Ta'ala menjadi litakuna asiroha, supaya engkau tu ditawan, menjadi tawanan dia sifat-sifat nafsu tadi, sifat-sifat jahat tadi. Litakuna ay malikan ala rukbatika, nah watakun anta asiroha ay wa abdaha, gitu. Litakuna ay malikan ala rukbatika watakunu anta asiroha wa abdaha. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan nafsu kita gini-gini sifat-sifat bahaim ke sifat-sifat nafsu syaitan, nafsu binatang buah ke, nafsu binatang ternak ke, itu bukan hikmatnya Tuhan jadikan sifat-sifat yang apa digau dalam roh kita tadi tu, sifat-sifat jahat, sifat-sifat hak tak baik, ataupun sifat-sifat yang bahasa mazmumah, yang dicela pada syarak tu. Bukan hikmatnya supaya engkau tu jadi diikat. Nah, litakuna ay malikan ala rukbatika, diikat tengkok engkau, wa takunu anta, dan jadilah engkau tu asiraha, tawanan dia, wa abdaha, hambanya, bukan hamba nafsu. Hamba pemarah, hamba betina, nah ikutlah, hamba pangkat, hamba sombong, bukan tu hikmat dia. Tu bukan tu hikmat dia. Lepas tu walakin, akan tetapi, khalaqaha, mencipta, menjadilah oleh Allah Ta'ala, maknanya akan dia akan tilkas sifat, akan demikian itu sifat-sifat, nah nafsu yang ada dalam diri kita tu, hatta, sehingga mana, takuna, sehingga adalah, takuna aihia, takuna aihia, begitu, adalah ia demikian itu sifat-sifat tu, asraka, tawanan engkau. Lagu tu dah. Tu jadi sifat-sifat yang tak baik ada dalam diri kita tu bukan hikmat Tuhan buat supaya kita jadi tawanan dia. Hikmatnya supaya dia tu jadi tawanan kita. Nafsu tu menjadi tunggangan kita, bukan kita ditunggang oleh nafsu dah. Tu ana bahasa mudah sikit nak faham gitulah. Jadi bukan hikmat Tuhan buat nafsu ni supaya kita dibelenggu oleh nafsu, kemudian kita tu jadi hamba tawanan bagi nafsu, bukan. Lepas tu hikmatnya apa? Hikmatnya Tuhan buat nafsu hak jahat ada dari kita tu supaya nafsu tersebut tu jadi tawanan kita, jadi hamba kita, jadi tunggangan kita. Nah, kalau bahasa Nasia agak jadi hamba kita, kalau bahasa Menata agak jadi tunggangan kita, kenderaan kita. Nah, tu lagu tu hikmat dia. Siapa kata ni? Imam Ghazali kata. Tu dah. Tu. Jadi orang gaji kita, bukan terbalik dah. Kita upah orang gaji ni supaya khidmat ke kita. Masak pagi, breakfast, kau berapa tengah hari, makan tengah hari, malam, kemah rumah, basuh baju, wereng tugas kita ni. Balik-balik tak serabut, ada orang gaji. Tiba-tiba kita pula balik masuk. Dek tu ni. Orang gaji duduk relax, goyang kaki dalam bilik dia. Orang gaji pun tu balik dah tu. Takut kena cenuma, tak tahu. Nak pun kena nasi kakang, tak tahu. Tu berat tu.
Hikmat kita ambil gaji supaya khidmat kita. Tiba-tiba dok kita pula khidmat dia. Nah, kita khidmat dia, bulan-bulan kita bagi duit ke dia. Kan bodoh lagu tu. Nah gitu ni. Gitulah nafsu kita ni. Tuhan buat nafsu kita nya hikmat supaya kita tu boleh tunggal nafsu. Kita tu boleh kawal nafsu. Nafsu tu jadi hamba kita. Nafsu tu jadi khidmat pada kita. Tu jadi hamba kita, jadi orang suruhan kita. Itu. Tapi terbalik, tiba-tibanya kita pula jadi hamba nafsu, suruhan nafsu, tunggangan nafsu. Nafsu pula tunggal kita. Aduh, berat tu. Tu makna gitu. Walakin khalaqaha hatta takuna asraka. Walakin akan tetapi khalaqaha menjadi menciptalah ia Allah akan dia. Akan tilka sifat, akan demikian itu sifat-sifat nafsu ni, hatta takuna sehingga adalah ia nafsu, ia demikian itu sifat asraka, tawanan engkau. Atau boleh juga kita kata walakin khalaqaha litakuna markabaka au la litakuna anta markabaha. Boleh kata gitu. Hikmat Tuhan buat nafsu ni supaya litakuna markabaka, supaya nafsu tu jadilah ia kenderaan engkau. La litakuna anta markabaha, bukan supaya engkau tu pula jadi kenderaan bagi nafsu. Aduh. Dah. Wa tusakhiraha. Wa tusakhiraha ni atoh pada kata atau pada kata atau mana ni? Atau pada kata atau pada kata takuna. Ataupun atau pada kata asraka. Pasal sepepak baru. Wa khalaqaha, dan Allah jadikan dia sifat nafsu tu hatta sehingga takuna jadilah ia nafsu tu, tilka sifat tu, demikian itu sifat-sifat nafsu tu tusakhiraha. Gitu deh. Tusakhiraha lis-safari, untuk bermusafir, alladzi quddamaka, yang musafir itu berada di hadapan engkau. Kita ni musafir kan. Tapi musafir maknawi lah, bukan musafir makna syar'i itu bukan. Tak boleh kira. Ada ajaran sesat ni. Dia kata kita semaya jamak sama. Jamak sama, dia kata. Jamak qasas. Sebab apa? Sebab Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Kun, mesti jadilah engkau. Tu kan suruh tu al-amru haqiqatan wujud. Mu kena jadi dunia ni seperti mu nyinggah saja, persinggahan RNR au abir sabil, atau mu lalu, orang musafir hok lalu pada satu jalan. Jadi kita ni musafir semua hari-hari dak ni. Kalau gitu jamak qasas semua dia. Tu sesak tu. Ada tu orang faham lagu tu. Tu dalam kitab Tuhfatur Raghibin ada disebutkan fahaman firqah yang sesak yang mana. Pegang lagu tu ada. Ya tak ingat nama lah. Banyak sangat fuak sesak ni, 72 fuak ni. 72 fuak tu hak kepala-kepala, hak pecah-pecah dia pula. Nak pelat-pelat saja nama pegangnya dia pun pelat-pelat. Antara lain ada pegang lagu tu. Jadi supaya dia tak ada tamam, jamak qasas sama. Sebab musafir. Kita musafir. Bukan gitu. Musafir ni musafir maknawi ni. Musafir pada makna. Pada makna. Pada hakikat. Bukan musafir hak hissi. Musafir hak syar'i itu musafir hak hissi. Lebih daripada 2 marhalah barulah orang panggil ada, orang panggil apa? Rukhsah syarak. Boleh jamak dan qasas tu kan. Sampai situ. Tu dah. Hujan weh. Tak balik dah kitanya.
Nak sudah awal sikit malam ni sebab hamba nak pergi Penang pula dah. Nak tolak malam ni nak pergi Penang. Nak masuk 10 minit je dah. Kau masuk dah? Masuk dah? 14 minit lagi lah. Ke 10 minit, 10 minit lagi. Tak apa, sikit lagi dah. Kita perhabis ni. Kau nak habis dah. Panjang lagi. Tu hikmatnya. Tuhan buat nafsu ni supaya kita kontrol, kita mengenderai. Wa tusakhiraha. Nah, engkau permudah engkau mengkontrolkan akan dia, akan nafsu lisafaril ladzi quddamaka, untuk musafir yang berada di hadapan engkau. Dah. Fataja'ala ihdaha markabaka. Wa taja'ala, dan engkau jadikan ihdaha, akan salah satunya mana? Nafsu syahwatiyah. Sebab hari itu kan disebut ada dua kan, ghadabiyah. Tu wa tukhallisa nafsaka min qaidi syahwati wal ghadabi. Sehingga memperlicinglah akan nafsu engkau daripada belenggu-belenggu syahwat, keinginan nafsu, wal ghadab, dan kemarahan, kebengisan nafsu. Wa taj'ala ihdaha, dan engkau jadikan akan salah satunya, salah satu daripada dua tak ada. Nah, nafsu syahwatiyah atau ghadabiyah. Nah, ini syahwatiyah lah ni. Akan nafsu syahwatiyah tu jadi apa? Markabaka, kenderaan engkau. Tu supaya apa? Supaya mu boleh usaha dengan nafsu syahwatiyah tu akan kebaikan, dan apa yang bermanfaat daripada segala pekerjaan engkau. Nah, katanya Syekh Qadir Jalani, nafsu ni, hawa ni, nafsu syahwatiyah ni, kalau tidak mu tunggal dia, dia tunggal mu. Aduh. Jadi kalau tak ada langsung keinginan, berat juga tu. Nah, mati rasa, bahaya gitu. Nah, pasti kena ada rasa. Rasa nak makan, rasa nak bini, rasa nak minum, rasa nak duit, rasa nak harta. Tapi jangan sampai nafsu syahwatiyah tu menunggang kita. Yang naknya taja'ala ihdaha markabaka, mujadikan akan salah satu ini apa? Nafsu syahwatiyah tu markabaka, kenderaan engkau, mu tunggal dia. Nah, nak bini kerana apa? Kerana nak ikut sunnah Nabi SAW, kerana nak dapat zuriat, supaya bangga Nabi SAW, menjauhi daripada zina, kemurkaan Allah. Itu. Jadi ada tak syahwat? Ada. Bukan kata tak ada syahwat, tak ada. Tak ada syahwat, melekat awak. Nah, awak kita bukan melekat nasiya. Jadi manusia siapa pun pasti ada nafsu. Melainkan para anbiya mursalin, mereka tu disucikan oleh Allah. Nah, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebab tu ada khususiah. Nabi Muhammad boleh duduk dengan perempuan ajnabiyah, berduaan boleh, tak ada masalah. Tidakkah ada syaitan yang ketiga? Syaitan Nabi lembek dah. Lepas tu syaitan hak perempuan tu tak akan berani akak muka dengan Nabi SAW. Itu khususiah bagi Nabi SAW. Nabi Yusuf tak lihat tu. Syaitan Nabi Yusuf belenggu, tapi syaitan Zulaikha membuak-buak. Ni waktu berambak sampai soyok baju kat belakang tu. Nabi Muhammad ada khususiah untuk dia. Nabi Muhammad naik kuda ke, naik unta ke, ada perempuan, Nabi Muhammad boleh ajak mai naik tupai, boleh monggek Kelantan panggil ni, berbonceng boleh. Kita tak boleh tu. Lama Nabi buat gitu sunnah ni. Tak boleh. Khususiah. Khususiah untuk Nabi SAW. Boleh. Untuk Nabi. Kita tak boleh. Sudah. Jangan kata serupa lah kita dengan Nabi SAW. Memang Nabi manusia, tapi la kal bashar. Betul, kul innama ana basyarum mislukum.
Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Yang ni apa? Aku ni makhluk seperti kamu, bukannya aku ni Tuhan. Itu. Nah, ataupun aku manusia seperti kamu, yang ni bukan aku malaikat. Tapi sama seperti kita kok. Ini lastu ka hayatikum. Hayat aku tidak seperti kamu, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Jangan pergi Quran saja, kena pergi hadis juga. Lepas tu Quran pun sebut juga, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Beza dalam tak sama lah. Muhammadun bashar la kal bashar. Itu. Nah itu. Habis itu. Maka kita ni jadi ke syahwat tadi, keinginan nafsu tadi tu kenderaan kita. Kita tunggal dia pula. Nah, lagu mana? Tadi rasa syahwat nak berzina, kahwin, nikah, ataupun puasa, nah, tak mampu lagi, atau istighal, sibuk dengan benda lain. Al-mashghul la yushghal. Orang yang bersibuk tidak boleh disibuk. Kalau tidak, sudah. Jadi jangan pelik lah. Nah, pak lebay pun kena tangkap, keluar. Ustaz ko, da'i ko, fiu ke, tak ada kira. Semua tu manusia biasa belaka. Manusia biasa belaka. Boleh jadi dia tu ditunggang oleh nafsu syahwatiyah. Dia tak berjaya menjadikan nafsu tu tunggangan dia. Dia tak berjaya nak naik tunggang. Macam kuda lah. Kalau orang pandai pak, dia boleh buat jadi kenderaan. Tapi kalau tak pandai, kuda rukah atas belakang dia, selok pas peta lah dia jawabnya. Itu lagu tu. Habis. Wal ukhra ni atas pada kata ihdaha. Ai wa taj'al al ukhra. Pasal sepepak baru bunyi gitu dah. Wal ukhra ai wa taj'al al ukhra, dan engkau jadikan yang satu lagi. Gapo satu lagi? Yaitu wahya an-nafsul ghadabiyah, nafsu kemarahan, nafsu kebengisan, nafsu tamak halaba. Silahaka, senjata engkau. Dah. Hak tadi membuat kenderaanmu, hak selagi tu membuat jadi senjata. Tu dah. Jadi senjata engkau. Silahaka, jadi senjata engkau. Memang. Orang nak jadi pemimpin ni, dia kena ada tu nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah dia kena besar. Tak boleh jadi pemimpin kalau nafsu ghadabiyah dia tu kecil-kecil, halu-halu. Tak boleh. Kalau tidak ada jadi pemimpin tepi semua dia ni. Pemimpin tepi semua, dia nafsu ghadabiyah dia kena besar. Sebab tu Tuhan tak buat malaikat khalifah jin atas muka bumi. Tak buat. Lepas tu Tuhan buat manusia. Dan betul sungguh hak malaikat tanya Tuhan. Malaikat tanya tu syaitan iblis jugalah hak bisiknya. Dia tanya Tuhan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, mu nak jadikan khalifah pengganti jin yang memakmurkan bumi ni makhluk yang merosakkan bumi. Tengok, wa yasfiku dima, dan menumpah darah. Tengok, merosakkan bumi, nafsu syahwatiyah, nafsu syahwat, keinginan. Keinginan yang nak pada lazat, nak pada sedap, nak pada idol, nafsu syahwat. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, itu nafsu ghadabiyah. Nafsu ghadabiyah menumpah darah, menguasai, memerintah, menakhluki, mengawali, mengetuai, memonopoli. Ayolah kata nafsu ghadabiyah. Memang ada. Setiap manusia ni ada. Pasti ada itu. Tapi adakah dia berjaya menjadikan nafsu ghadabiyah dia tu pegang di tangan sebagai senjata, ataupun senjata makan tuannya? Itu dah. Tikar diri dia pula. Habis. Tak ada apa kalau gitu. Maka jangan. Wal ukhra ay wa taj'al al ukhra apa? Wahya an-nafsul ghadabiyatu silahaka, dan engkau jadikan yang satu lagi. Apa satu lagi? Nafsu ghadabiyah, nafsu yang bahasa kemarahan, keketuaan, kemonopolian, nak memiliki, nak iyalah kata tu nafsu ghadabiyah dia panggil. Rasa memilih, rasa milik.
Ini hak saya, ini harta saya, ini bini saya, ini anak saya, ini pangkat saya, ini rumah banglo saya, ini kereta saya. Okay? Saya. Rasa milik kita. Nah, itu nafsu ghadabiyah. Jadi apa? Silahaka. Jadi senjata engkau. Nah, sehingga mana? Hatta tasida biha. Sehingga engkau berburu dengan dia, dengan senjata tersebut, sa'adataka, akan kebahagiaan engkau. Nah, itu. Nah, duit kita, ya, duit aku ni, ni duit aku, ni tanah aku, ni harta aku. Aku sini bukan aku milik mutlak, aku milik majazi saja. Nah, pinjamnya saja. Maka kita kena guna mengikut apa hak Tuhan buat dia. Nah, bayar zakat, cukup haul nisab, sedekah, sunat, wakaf ke, infak ke, bantu fuqara wal masakin kalau lebih. Nah, isteri aku, anak aku, milik aku, iya, tapi milik majazi saja. Jadikan dia senjata engkau untuk engkau berburu kebahagiaan engkau. Mana? Didik agama. Nah, beri faham pada mereka itu agama, barulah jadi qurratu a'yun, sejuk mata hati. Nah, balik rumah sejuk mata hati. Nah, ni dak balik rumah serabut bola. Dah bini Pontianak langsung anak toyo-toyo belaka dah tu ni. Tak serabut apa perutnya. Itu dah. Nah, tu. Tak nak lari dah. Tuhan bagi pada kita ni, Tuhan gaul dalam diri kita ni nafsu ghadabiyah. Nak cabut buat tak boleh, tapi kita sendiri kena kawal. Kawal ke mana? Jadikan senjata yang kita gunakan sebagai berburu kebahagiaan kita. Nah, itu lagu tu. Hatta tasida biha, sehingga engkau berburu dengan dia, dengan senjata engkau tu. Sa'adataka, akan kebahagiaan engkau. Kebahagiaan mana? Allati khuliqat laka wa khalaqta laha, yang dijadikan kebahagiaan untuk engkau dan dijadikan engkau untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Habis itu. Allah. Tu deh. Jalan dah tu. Nah, dalam Quran kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan setengah daripada tanda-tanda Allah Ta'ala, signboard Tuhan, setengah daripada tanda-tanda Tuhan, signboard Tuhan. Nah, supaya mu tengok signboard tersebut, ingat ke Tuhan, an khalaqalakum, bahawa Tuhan jadikan bagi kamu, min anfusikum, daripada diri kamu tu, azwajan, akan pasangan-pasangan, isteri-isteri. Hikmahnya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tu tetap kepada mereka, cenderung sedap hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Tuhan jadikan di antara kamu, ini pasangan suami isteri itu, mawaddah. Nah, tu kebahagiaan, rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu kejadian hak Tuhan buat, la ayatin, ialah menjadi signboard, menjadi tanda-tanda signboard, liqaumin, bagi kaum, yatafakkarun, yang menggunakan akal dia untuk berfikir. Itu. Ya, jadi kalau orang itu tidak berjaya menjadikan nafsu ghadabiyah dia sebagai senjata dia, maka senjata dia tikai diri dia sendiri. Dia kata, bini aku, ikut aku lah. Nak suruh dia pakai seksi kau, nak suruh dia tak pakai tudung, tak usah semaya kau, berapa, ikut aku suka hati aku. Sudah. Nah, ataupun bini aku, ikut aku, nak kata kau, nak sepak kau, nak terajar kau, sudah. Nah, anak aku, ikut aku lah. Nak datang ngaji gapo, nak faham, nak reti gapo, dia nak semaya, kau tak usah semaya, ikut dia. Nah, musibut apa anak aku kata? Ni tak berjaya ni. Dia tak berjaya. Maka balik rumah tangga lagu tu tak bahagia. Nah, tidak ada kebahagiaan. Tuhan tak buat
Sebab Tuhan kata waja'ala bainakum. Itu lah beza tu. Ja'ala ni makna sayruratu syai', berubah. Tuhan buat dengan makna Tuhan ubah. Ubah rasa romantik kurang bertambah, nak sedang-sedang saja, tawa kasih sayang. Tu sayruratu, berubah. Tuhan guna waja'ala, tidak kata wa khalaqaha. Nah, Tuhan kata waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, tidak ada rumah tangga yang tidak ditimpa ujian. Nah, hatta Nabi kita Muhammad SAW insanul kamil pun diuji rumah tangga Nabi. Itu kita baca sendiri dalam sirah-sirah kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana cara Nabi? Itu hak betul. Bagaimana cara Nabi mengkontrol, menjaga? Itu hak kita nak kena tiru tu. Tak ada ustaz weh, teruk sangat dah bini saya ni. Adakah seteruk bini Nabi Nuh? Seteruk bini Nabi Lut? Aku jawab teruk lagi. Hak tu kafir nah. Bini saya taklah kafir ustaz. Tak ada ni. Tapi beratlah. Nah. Lawan bergapo semua sekali. Maka tengok lagu mana nabi-nabi hak diuji dengan isteri-isteri yang nakal, yang tak baik. Lagu mana cara mengawal, cara mendidik, cara dia membetulkan. Jangan sampai terluka kita, terluka jiwa kita. Itu tak boleh tu. Tu ada pedoman belakang dah. Cuma kita je tak mengaji dak tu ni. Habis itu. Kemudian sambung lagi fa iza balagta gharadaka faqawim biha tahta qadamaika. Itu berhenti situ dulu dah. Fa iza balagta, maka apabila telah sampailah engkau gharadaka, akan tujuan engkau, matlamat engkau, faqawim, maka menahanlah engkau biha, dengan dia, dengan nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah tu, tahta qadamaika, di bawah telapak kaki engkau. Mujijak je nafsu. Bila siapa satu masa nafsu tu duduk tapak kaki gitu. Tapi payah lah ni. Ia memerlukan proses yang panjang. Nah, iaitu mujahadah, jid wal ijtihad. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.